Teori, apa itu teori? Kenapa dia sangat penting dalam sesuatu kajian? Hari ini saya nak cerita tentang teori dan juga kerangka teoretikal. Baik, teori ini sebenarnya adalah pernyataan yang abstrak yang disokong oleh hipotesis yang telah dibuktikan, di mana untuk menjadikan sesuatu pernyataan itu adalah sesuatu teori, maka kita perlu menjalankan sesuatu kajian supaya teori yang kita perolehi itu adalah berlandaskan data ataupun dapatan kajian. Berbeza dengan mitos. Okay, mitos seperti ada orang cakap, oh, kalau duduk atas bantal, nanti orang yang tidur atas bantal tu akan sakit kepala. Kalau orang tu tengok benda yang tak sepatutnya, nanti mata dia sakit, ada ketumbit dan sebagainya. So, jadi itu adalah perbezaan antara teori dan juga mitos. Jadi, apa peranan teori itu pula dalam kajian? Kebiasaannya, teori ini kita akan gunakan dia sebagai satu panduan di dalam menjalankan sesebuah kajian. Dan teori ini akan digunakan di dalam kerangka teoretikal, di mana kerangka teoretikal ini adalah gabungan daripada beberapa teori bagi mendasari ataupun memberi sesuatu input terhadap bidang yang dikaji. Contoh, kalau kita buat kajian berkenaan dengan psikologi dan juga prestasi dalam sukan. Contoh, kita buat kajian tentang aspek kebimbangan pra-pertandingan dalam kalangan atlet. Baik, teori yang terdekat dengan aspek kebimbangan pra-pertandingan ini mungkin boleh dikaitkan dengan teori MAT ataupun Multidimensional Anxiety Theory, ataupun dalam bahasa Melayu dia teori kebimbangan multidimensional. Dan dalam teori itu pula, dia menceritakan kepada kita bahawa terdapat 3 komponen yang perlu difahami. Tapi dalam memahami teori tersebut, sebenarnya kita kena faham punca yang menyebabkan kebimbangan itu berlaku. Maka teori ataupun kita gelarkan dia sebagai grand teori itu tadi, teori MAT tadi, perlu disokong oleh teori-teori yang lain seperti teori General Adaptation Syndrome. Kemudian teori arousal ataupun teori kebangkitan, dan mungkin juga perlu disokong oleh model seperti the 4-stage stress process, di mana kita kena faham dalam proses untuk berlaku kebimbangan terhadap seseorang individu itu, dia akan disebabkan ataupun berpunca dari satu faktor, iaitu faktor stres. Dan faktor stres ini terdiri daripada kehendak persekitaran seperti KPI yang telah ditetapkan oleh pengurus ataupun objektif yang telah ditetapkan oleh jurulatih supaya atlet itu memenangi suatu pingat emas dalam suatu pertandingan. Kemudian persepsi terhadap kehendak persekitaran tersebut, kesan terhadap aspek fisiologi kepada seseorang atlet itu seperti tangan yang menggeletar, berpeluh, perut berkeroncong, tidak dapat tidur dan sebagainya. Dan kemudian sekali adalah kesan ataupun implikasi tindak balas yang sebenar, iaitu berlaku perkara seperti kebimbangan, berlaku seperti kemurungan dan sebagainya. Dan itu adalah sedikit sebanyak ilmu asas yang kita perlu tahu dalam bidang yang kita kaji. Saya cerita ini dalam konteks psikologi dan juga prestasi dalam sukan. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin nanti saya akan ceritakan perbezaan antara kerangka teoretikal dan juga kerangka konseptual. Terima kasih kerana menonton. Ingat, tak susah, tapi kita kena gigih. Okey, selamat berjaya. Assalamualaikum.